Okey, assalamualaikum dan selamat pagi pada semua pelajar-pelajar yang berada di rumah sekalian. Sentiasalah patuhi SOP COVID-19. Mencegah itu adalah lebih baik. Okey, baik. Saya harap semua anda sihat sentiasa pada pagi ini. Oleh itu kita terus kepada tajuk kita pada hari ini ialah motor jenis tolakan 1.4, motor jenis tolakan. Alright, kita akan belajar penerangan tentang motor jenis tolakan iaitu repulsion motor type. Okey, jenis motor tolakan ni ada 4, iaitu yang pertama dekat sini motor tolakan kita ada biasalah repulsion motor tolakan. Kedua, kita ada compensated repulsion motor. Yang ketiga, kita ada repulsion start induction run motor. Dan kita ada repulsion induction motor. Ya, itu adalah motor-motor jenis motor tolakan bagi satu fasa. Sebenarnya bukan satu fasa saja. Dia ada yang 3 fasa juga. Tapi buat masa ini kita akan belajar yang jenis satu fasa. Alright. Seterusnya kita pergi ke 1.4.1 iaitu motor tolakan, repulsion motor. Apakah dia motor tolakan ini? Oleh itu kita tengok dulu binaan motor tolakan ni macam mana. Okey, sebenarnya binaan bagi motor tolakan ni dia terdiri daripada gelung stator. Gelung stator ni adalah jenis switchboard, okay, non-salient pole, dan ia biasanya dililit dalam 4, 6 atau 8 kutub. Dia punya gelung dia lah, maknanya bilangan gelung tu biasanya dalam 4, 6 atau 8 lah. Okey, yang kedua binaan dia adalah rotor. Rotor ni adalah jenis salted core yang mempunyai distributed winding. Okay. Sama ada dari jenis lap move yang mana disambung dengan commutator. Okay. Sekejap lagi kita akan tengok gambar. Dan biasanya dengan angkir bagi motor arus terus. Okay. Tiga, binaan dia adalah commutator. Okay. 4, kita ada berberus karbon yang dilitar pintaskan. Dan itu saja. Binaan dia ada 4. Gelung, rotor, 1 commutator dan berberus karbon. So kita tengok dekat sini. Kita tengok dekat sini apa yang cuba digambarkan kat sini. Okey. Ini adalah salah satu bentuk repulsion motor mana kita ada kuasa bateri dekat sini dan kita ada switch dan juga kita ada kutub dia south dengan north. Okey, bagaimana dia disambung? Yang di tengah-tengah ni adalah commutator. Okey. Itu yang seterusnya. Kita kembali kepada kertas penerangan. Okey, alright. Kita akan cerita sedikit di mana kita punya penceritaan kendalian motor tadi ya. Apabila arus mengalir melalui gelung stator, okay, melalui gelung stator, magnet yang dihasilkan oleh gelung stator akan memotong gelung pada stator menyebabkan gelung teraruh. Gelung rotor tu dia dapat aruhan elektrik dan menghasilkan magnet sendiri.
Okey. Kutub bagi magnet di rotor adalah ditetapkan supaya sama dengan kutub magnet di stator. Dengan ini, satu penolakan, alright, akan menyebabkan terhasilnya daya kilas. Kedudukan berberus karbon adalah bagi menentukan arah pusingan rotor. So, daya kilas permulaan bagi motor ini adalah 350% dan arus permulaannya adalah 2 hingga 3 kali arus semasa motor berlari, running. Okey, itu cerita bagi motor tolakan, dia punya konsep kendalian dia. Seterusnya kita akan tengok 1.4.1.2 keburukan pada motor ini. Alright. Semestinya sesuatu ciptaan atau binaan tu ada kebaikan, ada keburukan. So, kita tengok keburukan motor ini. Yang pertama kita tengok kelajuannya berubah-ubah, di mana perubahan beban mara. Ia mungkin menjadi berbahaya pada ketika tidak berbeban lah, sebab dia laju. Kedua, kita tengok faktor kuasa adalah rendah kecuali pada kelajuan tinggi. Kelajuan tinggi tu dia jadi tinggilah. Yang ketiga, kita tengok berlaku arka atau percikan pada berusnya. Biasa tengok pada berus karbon, kalau dia terlalu laju, dia akan berlaku percikan ataupun spark bunga api pada karbon yang akan bersentuh, bergesil, biasanya akan berlaku. Alright. Seterusnya kita tengok 1.4.1.3 prinsip motor tolakan. Okey, prinsip motor tolakan ni dia akan menceritakan bagaimana kefungsian motor tu, bagaimana menghasilkan motor tu, dia punya teori dia lah. So macam mana dia boleh berfungsi. So kita akan cerita sedikit. Anggapkan arah pengaliran arus pada gelung pujaan stator adalah dalam arah menyebabkan kutub utara adalah di atas dan bahagian bawah kutub stator kutub selatan. Biasanya arah magnet ni ada dua je dalam motor ni. Utara, selatan. Timur, barat tak ada. Sebab dia memang pakai yang dominan punya. So, kita tengok flux yang dihasilkan oleh gelung stator akan mengujakan DGE. Apa dia DGE? DGE ini adalah daya gerak elektrik pada pengalih angkir rotor dan tindak balas alat ubah. So seterusnya kita tengok arus ujaan dalam pengalih angkir rotor adalah ditentukan oleh kedudukan berus karbon yang dilintah-pitaskan. Jika berberus karbon adalah dalam kedudukan yang selari dengan paksi medan kutub utama, hasilnya angkir akan menjadi satu elektromagnet dengan kutub utara dan di bawah adalah kutub utara medan utama dan kutub selatan pada kutub selatan medan utama. Dia saling terhasil dekat situ. Oleh kerana keadaan sedemikian, tidak terdapat sebarang daya kilas yang terhasil jika berus karbon diletakkan pada sudut 90 darjah daripada paksi magnet kutub utama. Arah arus ujahan masih lagi sama dengan arah ujaan pada kedudukan 1. Pada kedudukan ini juga didapati tiada daya kilas yang terhasil kerana DGE, daya gerak elektrik yang teraruh dalam pengalih angkir, akan bertindak balas sesama sendiri. Tiada DGE yang terhasil bagi mengujakan arus pada berberus karbon. So, ini adalah tentang prinsip motor tolakan. Sedikit berat dia punya cerita dia. Sebab kita perlu cerita dengan gambarkan. So, kali ini saya cerita dulu. Buat gambaran kita akan buat kemudian. Okey. Seterusnya kita akan tengoklah bagaimana prinsip motor
tolakan. Okey, kat sini. Okey, sekarang kita tengok dia punya prinsip dia, bagaimana pergerakan dia. Alright. Okey, sekarang ni kita tengoklah di mana, macam mana gambaran arus tolakan, macam mana daya elektrik ini. Okey, tengok di mana yang kawasan N. Kawasan N ini adalah kawasan magnet yang terhasil oleh elektrik. So dekat sini kita ada AC supply, elektrik yang mengalir melalui gegelung, okey, gegelung utara ni north, dan gegelung Y adalah gegelung selatan. Bila masuk karun elektrik, dia akan menghasilkan daya elektromagnet, dan dia akan menghasilkan medan magnet lah. Seterusnya kita ada EMF ataupun kita ada daya gerak elektrik DGE. Dia akan terhasil dan menghasilkan medan. Medan ini terletak daripada rotor tersebut. Kita tengok ni ada dua, N dan S. Dia akan saling berlawanan dan dia akan teraruh apabila gelombang atau medan elektrik terhasil, dan dia akan menyebabkan arah putaran. So dekat sini kita tengok arah pusingan yang ada titik kuning ni. Ini pada kedudukan tegak 90 darjah, dan di sebelah B ni kita tengok dia akan menjadi melintang pada kedudukan 90 darjah juga, mendatar. So dia akan geraklah mengikut daya yang sesuai. Secara asasnya macam itulah cerita dia, tapi berdasarkan nota dia pening sikit. So kita kena betul-betul faham apa yang kita nak faham. So saya ringkaskan ceritaan macam itulah. Okey, seterusnya kita ke nota kita lah. Okey, kita tengok ke nota kita kembali. Alright. Kita tengok 1.4.2. Okey, motor ini adalah motor compensated repulsion motor. Motor ni adalah sama dengan motor tolakan, tapi dengan sedikit perubahan dilakukan pada binaan. Okey. Binaan stator. Okay. Motor ni dia ada satu gelung tambahan yang dipanggil gelung compensating. Apa dia compensating? Gelung ini disambung sesiri dengan gelung rotor melalui satu set berberus karbon tambahan. Okey. Dan kedudukannya di antara set berus karbon asal. Tujuan ditambahkan gelung kompensator ini adalah, yang ni kena ingat, tujuan ni kenapa? Yang pertama kat sini kita untuk tengok untuk baiki dia punya faktor kuasa, dan yang kedua untuk memberi penyelarasan kelajuan yang baik. Okey, itu ada dua kenapa set berus karbon ditambah. Tujuan asal bukan. Tujuan ditambahkan gelung compensating ni. Ada dua, faktor kuasa dan penyelarasan kelajuan yang baik. Okey, baik. Biasanya gelung ni dia lebih kecil daripada gelung stator, dan biasanya dia dililit pada bahagian yang dalam lubang alur bagi setiap kutub utama. Okey, itu yang 1.4.2. Selanjutnya kita akan tengok 1.4.3, repulsion start induction run motor. Ini adalah start induction run motor penghidup tolakan pelari aruhan.
Okey, motor menghidup seperti motor tolakan biasa ni, apabila mencapai 75% kelajuan, sejenis Swiss Empire yang macam bunga terbuka macam tu kan, akan memintaskan komutator dan selepas itu motor akan berlari seperti sebuah motor arohan dengan rotor sangkar tumpai terpintas. Okey, selepas dipintas, berus tidak lagi membawa arus berus dan boleh diangkat dan komutator akan mengurangkan binaan hausan dan kehilangan geseran. Motor penghidup tolakan seperti ini terdiri dua binaan yang berbeza. Okey. Yang penting kita tengok binaan dia yang berbeza. Yang pertama dekat sini, berberus boleh diangkat secara automatik daripada komutator apabila komutator dipintas dan digunakan pada motor saiz kecil dan besar. Yang kedua tertengok dekat sini, berus motor akan terus dalam kontak dengan komutator pada setiap masa bila ianya dibina dalam motor saiz kecil. Okey, daya kilas permulaan motor jenis ini dalam lingkungan 350% dan arus permulaan yang sederhana. Ianya digunakan pada alat-alat kecil seperti sejuk perniagaan, kompresor dan mesin pencanai. Okey, baik. 1.4.4 motor tolakan aruhan, repulsion induction motor. Okey, motor ini adalah rangkuman antara motor tolakan dan motor aruhan. Ia juga dikenali sebagai motor tolakan sangkar tupai. Okey. Gelung stator motor ini adalah sama seperti tolakan yang lain tetapi rotornya tersiri dengan dua gelung bebas iaitu gelung sangkar tupai dan juga gelung angkir berkomutator yang sama dengan angkir motor arus terus ataupun direct current. Okey. Kedua-dua gelung ini berfungsi sepanjang masa motor itu beroperasi dan gelung angkir berkomutator terletak di dalam bahagian alur lubang, maka lubang angkir berkomutator mempunyai regangan yang rendah manakala sangkar tupai mempunyai regangan yang tinggi. So masa mula-mula motor tu nak hidup, okey, daya kilas yang dihasilkan oleh gelung angkir yang ada komutator disebabkan gelung sangkar tupai tidak aktif disebabkan regangan yang tinggi. Okay. Rotor ni dia akan mula meningkat menjadi laju dan gelung sangkar tupai akan mengambil alih sebab dia ada beban yang besar dan berus karbon dipintaskan dan sentiasa bersentuhan dengan komutator. Dekat sini yang akan berlaku spark. Salah satu daripada kebaikan motor jenis ini adalah tidak memerlukan Swiss Ampere untuk dia cut off. Manakala motor jenis ini juga ditambah dengan lilitan compensating bagi membantu membaiki faktor kuasa. Okay. So antara kegunaan motor ini adalah peti sejuk rumah yang ada kat rumah kita lah. Kompresor, lift, pam minyak dan mesin penggaul kita lah. Dan motor ini boleh kita tukar putarannya sama ada nak kiri kanan sebab kita boleh ubah kedudukan dia punya berus karbon. Okey, itu sahaja untuk penerangan 1.4.4 dan ke depan kita akan sambung pada 1.5 motor kutub telau. So hari ini ada beberapa ciri-ciri binaan yang perlu kamu berikan kepada saya sebagai maklum balas. Antara senaraikan 3 ciri binaan antara salah satu motor dan juga senaraikan juga 3 keburukan yang terdapat pada motor tolakan ni, repulsion motor ni. So ada 2 benda, binaan, keburukan dan juga penggunaan pada alat jenis apa, aplikasi dia. So dia harap kita sama-sama dapat manfaat dalam penerangan yang tidak seberapa ini. Moga-moga kita boleh mendapat
pemahaman nanti. Kalau ada apa-apa tidak faham boleh terus berhubung dengan cikgu ataupun Cikgu Azli dan sebagainya. Jangan biarkan kehidupan anda diselubungi misteri. Pastikan anda sentiasa memahami apa jua keadaan yang sedang dihadapi. Okey, sekadar itu daripada saya. Semoga kita sentiasa berada dalam keadaan selamat. Jaga jarak, stay safe, stay home. Cegah COVID-19. Sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.